Assalamualaikum warahmatullahi. Kita masih lagi dalam 1.6. So basic reaction in organic compound. So ini adalah sambungan daripada 1.6 yang sebelum ni lah. Okey. Daripada homolytic cleavage dan heterolytic cleavage. So objektif untuk pembelajaran ini, first mari kita akan lihat definition of free radical and carbocation, dan juga state the stability of free radical and carbocation. Okay, so kita akan lihat dua benda ini dahulu. Baik, kita lihat yang pertama, reaction intermediate. Okay, intermediate ni maksud dia perantara. So apabila satu reaktan sebelum dia menghasilkan produk dalam satu tindak balas, akan ada satu spesies yang kita panggil sebagai reaction intermediate. Reaction intermediate. Okey, perantara tindak balas sebelum menghasilkan produk. So apa dia reaction intermediate yang kita ada? So yang pertama adalah carbocation, yang kedua adalah free radical. Okey, yang ini kita dah bincangkan sebelum ini. Formation of carbocation macam mana berlaku? So dia berlaku daripada heterolytic cleavage, manakala free radical berlaku daripada homolytic cleavage. So kedua-dua ini sangat tidak stabil, okey, sangat tidak stabil, dan dia sangat reaktif. Okey, sangat reaktif. Right? Sebab dia dalam bentuk ion. Okey, dalam bentuk ion. Kalau carbocation itu maksud dia kekurangan elektron. Sama juga free radical juga bermaksud dia kekurangan satu elektron. Baik, so apa itu carbocation? So kita panggil sebagai carbonium ion. Okey, dia sangat reaktif. Okey, sangat reaktif with positive charge on a carbon atom. Okey, so contoh carbocation, okey, seperti inilah CH3 plus, okey, ataupun CH3 plus. Okey, so di mana carbocation adalah di sini, karbon yang ada charge positif, iaitu kita panggil carbocation. Okey, carbocation. Baik. So dia berlaku daripada heterolytic cleavage lah yang kita dah bincangkan sebelum ini. Alright. Manakala free radical, okay, free radical sama juga dia sangat reaktif spesies, dia berlaku daripada homolytic cleavage. Okay, homolytic cleavage. Right. Jadi free radical carbon juga boleh membentuk free radical. Okay, free radical. So kita panggil sebagai free radical carbon. Right, free radical carbon. Okey, kita lihat pula stability, kestabilan carbocation dan juga free radical. Baik, sebelum kita melihat kepada stability, mari kita lihat class of carbocation dan juga free radical. Free radical dan carbocation ada kelasnya, iaitu primary, secondary dan juga tertiary. So kedua-duanya mempunyai kelas primary, secondary dan juga tertiary. So macam mana contoh untuk primary carbocation? So cara mengelaskan carbocation sama seperti kita mengelaskan karbon. Sebagai contoh, so kita ada CH3. Alright. So apa kelas untuk carbocation ini? So kelasnya adalah primary. Okay. So dia adalah primary carbocation. Sebab karbon yang mempunyai positive charge hanya attach kepada satu karbon yang lain. Okey, kalau kita kelaskan karbon itu juga, so dia adalah primary carbon lah. Right. Contoh yang lain, katakanlah kita ada CH3 H plus kat situ. Okey. So ini adalah apa kelas untuk carbocation.
spesies yang kedua. So kelasnya adalah secondary carbocation. Okey, sebab karbon positif itu berhubung ataupun attach kepada dua karbon yang lain. Okey, begitulah juga untuk tertiary. Samalah juga kesnya untuk free radical. Okey, free radical. Okey, free radical. Sebagai contoh, free radical karbon ini, apa kelas untuk free radical spesies di bawah? Jadi kita akan lihat pada karbon yang mempunyai titik ataupun free radical karbon itu. So apa kelas untuk karbon tersebut? Oleh sebab karbon tersebut attach kepada 3 karbon yang lain. Okey. 1, 2, 3. Maka kelas untuk free radical ini adalah tertiary free radical carbon. Okey. Tertiary free radical carbon. Baik. So sekarang kita lihat kepada stability. Okey. Stability ataupun kestabilan. Carbocation dan juga free radical carbon ada kelas dan juga stability-nya masing-masing. Sebagai contoh, carbocation dan free radical sebenarnya merupakan spesies yang sangat reaktif kerana karbon ini kekurangan karbon untuk C+ ini adalah karbon yang kekurangan elektron. Okay, sebab itulah dia membentuk positive charge. Right? Dan kumpulan di sebelah, okay, so kumpulan ini dan kumpulan sebelah kiri, yang ini dipanggil sebagai alkyl group. Alkyl group ini pula sebenarnya merupakan elektron donating group, kumpulan penderma elektron. Oleh sebab karbon positif atau karbon cation itu adalah spesies yang kekurangan elektron, so sekiranya lagi banyak kumpulan penderma elektron, maka dia akan menyebabkan carbocation itu menjadi lebih stabil. Okey, dia akan jadi lebih stabil. So, maksudnya lagi banyak dia punya kumpulan penderma elektron akan menjadi lebih stabil. Right. Contoh, ini adalah secondary carbocation. Jadi sekiranya kalau kita nak bandingkan dengan tertiary carbocation, so ini adalah tertiary. So kalau kita lihat tertiary carbocation akan ada 3 kumpulan penderma. 1, 2, 3. So dia lagi banyaklah kumpulan penderma elektron, maka dia akan menyebabkan tertiary carbocation menjadi more stable daripada secondary. Okey. Jadi kalau kita lihat stability, tertiary carbocation akan jadi lebih lebih stabil berbanding secondary carbocation dan juga primary dan seterusnya kepada methyl carbocation. Okay, so number of alkyl group present increase
increase number of alkyl group present, so dia akan menyebabkan karbocation more stable. Okey, dia akan menyebabkan more stable. Begitulah juga dengan free radical. Okey, free radical stability sama seperti karbocation. Alright, sebab free radical juga merupakan spesies yang kekurangan elektron. Okey, kekurangan elektron. Jadi lebih banyak kumpulan penderma elektron akan menyebabkan spesies itu menjadi lebih stabil. Right? Jadi tertiary carbocation ataupun free radical more stable daripada secondary, primary dan juga methyl radical. So itu sahaja berkaitan dengan stability.